Masa itu umur Rasulullah SAW 40 tahun. Arba'in ataupun arba'un, 40 tahun. Pada satu malam tiba-tiba Nabi SAW sedang yataqannas beribadah kepada Allah di dalam Gua Hira, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril terus memeluk baginda. Dia peluk Nabi. Terus dia katakan Nabi, Iqra. Iqra. Ulama-ulama tafsir mentakwilkan ayat itu, Iqra anta ya Muhammad, bacalah oleh engkau wahai Muhammad. Dia terus Nabi baca. Maka Nabi SAW menjawab, Ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca. Jibril alaihi salam lepasnya. Lalu dia peluk lagi dengan pelukan yang erat, Iqra anta ya Muhammad, bacalah oleh engkau wahai Muhammad. Nabi kita dengan terus menjawab, Ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca. Lepas lagi peluk kali ketiga, maka dia peluk-peluk, dia kata, Iqra anta ya Muhammad. Maka Nabi SAW sekali lagi menjawab dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, Ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca. Bila dilepas, lalu Jibril membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai tahu ayat 5. Maknanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad. Yani bacalah oleh engkau wahai Muhammad akan Al-Quran. Kalau kau nak baca Quran, engkau baca dia dengan memulakan sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Jibril ajak Nabi Adam membaca Quran, sekaligus mengajar umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang dibagi bila nak baca Quran mula dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia bagi apa? Basmalah. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dia bagi apa? Basmalah. Baca Quran dimulaikan dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan engkau, Alladzi khalaq, Tuhan engkau yang telah menciptakan. Pertama, ayat pertama, Jibril alaihi salam membawa wahyu yang pertama. Bila kita nak baca Quran, Nabi nak baca Quran, disuruh supaya mulai dengan membaca basmalah, iaitulah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama juga menciptakan, menerangkan bahawa Allah menciptakan. Alladzi khalaq, Allah yang menciptakan. Cipta apa? Persoalan ini. Untuk menjawab persoalan ini, kita tengok ayat kedua. Ini saya ambil masa dekat itu 9-10 minit kita berhenti. Itu menumpang kita mula. Minta doa bagi sihat, panjang umur, lapang masa, kita main amal-amal insyaAllah. Khalaqal insana min 'alaq. Bawa ayat dua Allah Ta'ala cerita. Allah yang mencipta. Cipta apa? Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan al-insan, manusia ini, min 'alaq, daripada segumpal darah. Ini asal usul kita. Orang yang mengaji ilmu tauhid, dia akan bertemu dengan ucapan para mutakallimin yang mengatakan, Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah.
Siapa yang kenal ciri dia akan kenal Tuhan dia. Maka ayat ini, ayat-ayat yang pertama-tama turunkan Nabi, Allah mencerita kepada Nabi SAW supaya menyampaikan ilmu kepada manusia tentang proses penciptaan manusia itu sendiri. Maka di dalam ayat yang kedua Allah mencerita kepada kita tentang sains biologi, bahwa Allah menciptakan manusia min alaq, daripada segumpal darah. Ini asal usul kita, segumpal darah. Sebelum menjadi segumpal darah, kita ini berasal daripada setitis mani. Quran ajar ilmu sains tentang penciptaan manusia ini 1000 tahun dulu lebih dah. Pakar-pakar sains moden kaji, Masya Allah. Rupa-rupanya Quran dah cerita lama dah. Dah lama dah. Quran cerita ilmu apa? Ilmu sains biologi. Sebelum menjadi segumpal darah, kita ini berasal daripada setitis mani. Hal ada 'alal insani 'hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Allah cerita dalam surah Al-Insan, surah manusia. Sesungguhnya kami ciptakan manusia min nutfah, daripada setitis mani. Setitis mani yang mana? Amsyajin, setitis mani yang bercampur. Kita kaji sains, kaji 3 dan 2 jumpa lah. Kalau kita mengaji ilmu sains 3 dan 2 dia jumpa dah. Haji hayat. Dia cerita lah. Bahawa dalam setitis mani itu ada al-khalaya dalam bahasa Arab. Al-khalaya itu apa marga? Bahasa orang tua. Marga. Apa marga pula ni? Khalaya. Teringat tak? Kawan. Bahasa orang tua tu marga. Apa marga ni? Kita pun tak faham lah apa marga. Al-khalaya ialah, dia panggil apa? Ulat benih. Ulat benih. Bahasa sains dia panggil sperma. Dalam setitis mani, kalau kita lihat di dalam dengan menggunakan alat canggih mikroskop, kita akan mendapati beribu-ribu ulat-ulat benih yang digelar sebagai khalaya ataupun sperma berenang-renang dalam air mani itu. Masya Allah, dia ada sesungguh. Amsyad, setitis mani yang bercampur. Dia bercampur kenapa? Dia bertemu, bercampur dan bersenyawa dengan dipanggil telur benih, ovary, iaitu benih orang perempuan. Ketika berlakunya hubungan jenis, hubungan seks, hubungan jima antara seorang laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, bila terpancarnya mani akan bercampur dengan, akan bertemu dengan telur benih yang dinamakan ovary tadi, telur benih sendiri. Beribu-ribu ulat-ulat benih ini akan rumun dikeliling telur benih tadi. Maka antaranya yang beribu-ribu berjaya masuk, menembusi ke dalam ruang yang ada pada ovary tadi. Maka berlakulah persenyawaan. Maka ibu kita pun mengandung seorang bayi dalam perut dia. Sebab ulat benih berjaya masuk satu. Kalau dalam usaha berebut nak masuk ke dalam telur benih itu, 2 masuk, 2 ulat benih, maka ibu kita akan mengandung anak 2 orang dalam perut. Jadi anak apa? Anak kelak 2. Masya Allah. Sains kita, Quran pun cerita lama. Masya Allah. Tengok, dari dalam proses beberapa puluh hari, menjalani perjalanan masa beberapa puluh hari, akhirnya mani yang bercampur itu akan bertukar menjadi setitis, akan bertukar menjadi segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Maka Allah Ta'ala mencerita dalam ayat 2 surah Al-Alaq, Allah menciptakan manusia daripada segumpal darah yang berasal
betina ataupun benih perempuan. Masya Allah.